paling buruk yang tidak dihadapi oleh mana-mana umat lain, iaitulah Dajjal. Dalam masa yang sama Allah turunkan ayat-ayat Quran yang tertentu, yang fungsi utama ayat-ayat tersebut adalah menjadi benteng daripada fitnah Dajjal, dan Dajjal tidak akan dapat mendekati kamu, iaitulah mengamalkan secara harian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga ayat 10. Ayat 101 hingga ayat 110. Maklumat ni 5 tahun lepas dah tahu dah, tapi sampai tahun ni tak aman juga. Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap kali dapat ilmu baru, puji Allah, ya Allah, aku syukur padamu ya Allah atas maklumat baru yang aku dapat. Ya Allah, sambung doa, jadikanlah ilmu itu ilmu yang bermanfaat kepada aku dan keluarga aku ya Allah. Doa, doa dalam masjid, doa dalam majlis ilmu, doa lintas dalam hati. Ketika ilmu itu bermanfaat, maka orang itu akan dipermudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Sebab tu Nabi ajak doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Pandai sambung pula tu. Tu yang geram tu. Hadis pun hafal, Quran pun hafal. Maksudnya ni kaki kuliah lah ni. Memang kaki kuliah. Cuma tak kaki amal je. 4 tahun dah dengar ni perisai untuk umat Nabi Muhammad kepada fitnah yang paling besar semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai kiamat. Baca surah Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Ayat 1 hingga ayat 110. Dengan keluarga, ajak anak-anak baca. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam, para rasul yang ditugaskan rasul untuk memberitahu kepada manusia apa yang Allah nak daripada kalian. Tuan-tuan, kita nak tahu apa yang pencipta dan pemilik alam ni nak daripada siapa? Daripada mulut para rasul yang merupakan manusia macam saya dan macam tuan-tuan. Mereka berjalan, mereka makan, mereka tidur, mereka bangun, mereka berlari, mereka sedih, mereka gembira, mereka berkahwin, mereka punya anak, berperasaan manusia sama. Hanya saja kelainan mereka diberikan hidayah, mereka diberikan wahyu oleh Allah. Dapat wahyu dan bimbing kita, bagi tahu kepada manusia, Allah nak kalian solat 5 waktu sehari. Allah nak kalian tutup aurat. Allah haramkan riba dan zina kepada kalian. Allah haramkan C, D dan E. Nabi-Nabi beritahu. Ini Nabi dah tak ada. Setelah ketiadaan para Nabi dan Rasul, al-ulama warasatul anbiya, para ulama lah yang meneruskan tanggungjawab dan tugas para Nabi dan Rasul, menerangkan kepada ummah. Oleh itu, jangan tinggalkan para ulama. Ikut para ulama. Tiap-tiap negeri ada mufti, ikut. Hak kumpulan-kumpulan lain yang, bukan saya kata semua sesat, maksudnya sekarang ni macam-macam. Yang ni takwil macam ni, yang ni bergaduh dengan kumpulan ni, yang ni Islam ni pun Islam, yang ni kumpulan tarikat ni, yang ni kumpulan tarikat ni kumpulan jemaah. Politik Islam ni, politik Islam banyak sangat. Ikut yang dilantik oleh kerajaan ni, hak mufti ni cukuplah. Kan? InsyaAllah tidak selewing. Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi. Tak ada lagi mufti sesat teruk, tak ada lagi. Tak ada lagi mufti di Malaysia keluarkan fatwa kita semayang tahun ni insyaAllah Johor saja 4 waktu sehari. Oh, seronok. Pakai pindah duduk Johor. Tak ada, alhamdulillah tak ada mufti kita yang sesat, yang kita ada para ulama, ikut para ulama kita. Mereka yang akan terangkan pada kita
tuntutan Allah Subhanahu wa taala menggantikan para nabi dan rasul. Kemudian kiamat bermaksud alam ini, bukan bumi, alam ini habis umur. Alam-alam ke semua ni tuan-tuan, yang seluas-luas alam ni. Tuan-tuan jangan bayang bumi ya. Bumi ini hanya ibarat satu butir pasir yang sedang terapung. Selain daripada bumi ini, ada lagi planet-planet lain yang sedang terapung. Berapa bilangan mereka? Bilangan planet-planet lain sebanyak bilangan butiran pasir pada 7 lautan. Subhanallah. Baca tuan-tuan, baca. Tuan-tuan baca, dan dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok video tu, orang buat video. Luas alam ini, berapa umur alam ini, berapa luas alam ini, berapa banyak bilangan planet dalam alam ini. Tuan-tuan akan puji Allah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperapungkan keseluruhan planet ini. Keseluruhan alam ini, tamat riwayat, 2 bangsa makhluk saja yang akan ditimbang, jin, manusia, di padang mahsyar. Selesai program mahsyar, selesai hari mahsyar yang begitu panjang, setelah ditimbang seorang demi seorang. Tuan-tuan, ayat tu tuan-tuan ambil, naik kereta, letak dalam ni, tuan-tuan mikir 10 minit je. Setelah ditimbang seorang demi seorang, seorang seminit ke tuan-tuan? Seorang seminit ke? Okey, tak payahlah seminit, kita katalah sejam. Contoh paling teruk lah tu, setiap orang ditimbang 1 jam. Lebih lah, tapi kita kata sejam. Hari ni 2020 ada 7 bilion manusia, 7 bilion jam diperlukan. Jadilah, dirilah 7 bilion jam berdiri di mahsyar. Berdirilah. Sebab tu tuan-tuan, ilmu yang kita dengar ni memerlukan kepada akal untuk berfikir kan? Duduk renung, subhanallah, menimbulkan keinsafan, membangkitkan keimanan, kegerunan dalam jiwa kita. Habis mahsyar, selesai mahsyar, sirat, alam sirat yang lebih kurang panjang seperti alam mahsyar. Ni saya sebut kat tuan-tuan, ni dia punya kronologi dia ni. Kemudian kita akan ke alam sirat, titi. Daripada tanah lapang mahsyar naik titi, di hujung sana ialah depan syurga, halaman syurga. Bawah adalah neraka Jahannam. Innaha tarmi bisyararin qasr. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya ketika itu neraka Jahannam menembak-nembakkan apinya, setiap percikannya itu sebesar istana, Rasulullah kadangkala sebesar sebuah negeri. Percik entah, bukan api lagi, baru percikan. Innaha tarmi bisyararin kal qasri. Subhanallah. 50 tahun kau start titian sirat, wallahu a'lam. Tetapi satu hadis yang menyebutkan bahawa seseorang yang melintasi titian sirat, sedang berada di atas titian sirat melintas, dan tiba-tiba dia mencium bau wangi syurga, kerana pintu syurga telah pun lama dibuka setelah Nabi Muhammad masuk ke dalam syurga ataupun berdiri di depan pintu syurga.
Bila buka pintu syurga, Nabi manusia pertama sampai, Nabi ketuk, malaikat pun tanya, siapa? Muhammad. Jawab malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan aku bahawasanya pintu ini hanya dibuka untuk orang yang pertama mengetuknya, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sebut ada orang lintas titik sirat, dia pun bau syurga. Maka ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya jarak di antara orang itu berdiri di atas titian sirat ketika dia keciuman wangian syurga, jarak daripada situ ialah 500 tahun perjalanan. Masih jauh, tuan-tuan, perjalanan yang masih jauh. Malam ni umur kita baru 28. Malam ini umur kita baru 32. Malam ini umur kita baru 46. Malam ini kita baru hidup 59 tahun. Kita baru hidup sampai malam ni 67 tahun. Panjang lagi masa dan perjalanan alam-alam yang setiap satu daripada alam itu lebih menggerunkan daripada alam yang sebelumnya. Alam dunia lebih gerun daripada alam rahim. Alam barzakh lebih gerun dan lebih susah daripada alam dunia. Alam mahsyar lebih susah dan lebih gerun, lebih mengerikan daripada alam barzakh. Ini semua untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Hasbuna ni'mal wakil. Habis titik sirat, barulah masuk syurga ataupun masuk neraka. Istana sudah pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.